Assalamualaikum, welcome to Encik Apek Channel. Bagi kita orang yang baru dengar Encik Apek Channel, tolong saya klik butang subscribe di bawah ya. Okay, so hari tu Encik Apek nak ceritakan dengan kita orang, boleh sih kita orang mula PC untuk video editing dan gaming di bawah harga RM3,000 Malaysia. Masa tu di tangan saya ada bil. Okay, sebelum tu saya pernah mula satu video lah dengan kita orang di mana saya mula projek PC. Dua kali saya upload video, kita orang boleh nanggal lah video-video saya yang sebelum ya. Okay, jadi macam ni kita orang nak mula PC di bawah harga RM3,000 Malaysia. Okay, so apa yang kita orang perlu ada? Yang pertama sekali CPU. Okay, di situ saya pakai CPU Ryzen 5 2600 generasi kedua. Sebab apa saya milih Ryzen 5 2600 tu? Sebabnya mempunyai 6 core dan 12 thread. Jadi semakin banyak core ya, semakin lancar proses kita orang untuk buat video editing. Okey, di sampingnya speed untuk CPU tu ialah base speednya ialah 3.4 GHz. Tapi yang saya nangga di dalam PC saya nya selalu running dalam 3.7 GHz. Okey, saya ada mula overclock apa-apa pun. Okey, nya boleh maximum boost kita orang boleh overclocknya sampai 3.9 GHz ya maksimumnya lah. Pertama kini tu kan dah ada Ryzen generasi ketiga yang lebih laju lagi lah. Okey, kita orang boleh usah-usah tapi harganya jauh lebih mahal daripada Ryzen generasi yang kedua. Okey, so kita orang masih dalam bajet bawah 3,000, kita orang pilih lah Ryzen 5 2600 tu yang terbaik bagi saya setakat tu. Okey, saya ada nyesal beli CPU Ryzen 5 2600. Jadi untuk Ryzen 5 2600 tu saya dapat dengan harga RM639 Malaysia. Okey, seterusnya kita ada motherboard. Okey, motherboard tu nya support untuk Ryzen. Jadi kita orang mesti hati-hati juga mun kita orang nak beli motherboard. Kita orang dengar motherboard tu support untuk Ryzen. Ryzen nya akan pakai soket AM4. Okey, tu soket khas untuk AMD Ryzen. Okey, jadi di situ nya dah ada lambang Ryzen. Nya support Ryzen generasi pertama dan generasi yang kedua. Saya kasih tahu motherboard tu sama adanya support untuk generasi ketiga ataupun C. Okey, jenamanya ialah MSI B450 Gaming Plus. Okey, sebenarnya tu bukanlah merupakan saya pun favorite motherboard, sebab sebelum tu saya dah beli motherboard B450 ASRock Steel Legend. Motherboard dia sangat banyak nyampun RGB lah, RGB nya ada lighting sana sini. Tapi sayang sekali nasib saya si bagus masa saya beli motherboard dia rosak. Rosak memang asal dari kilang lah. Sidak ya tukarlah dengan motherboard lain, saya tambah duit sikit lah. Okay, so saya dapat motherboard tu. Okay, apa yang ada di motherboard tu? Okay, seperti yang kita orang nangga, motherboard tu dia support Ryzen generasi pertama dan generasi yang kedua, dan nya pun support Radeon Vega Graphic Processor untuk soket AM4. Untuk grafiknya nya ada satu port PCIe 3.0 dan satu port PCIe 2.0, dan nya pun berupaya untuk support two-way crossfire. Namun kita orang ada dua graphic card, kita orang boleh mula crossfire lah. Selain daripada untuk display interface nya ada port untuk HDMI, port untuk DVI, untuk memory support nya boleh support dual channel DDR4 sehingga 3466 untuk overclock lah. Okey, jadi hanya ada satu slot M.2, nya ada 6 slot untuk SATA dengan kelajuan 6 GB per saat. Okey ya, untuk bahagian storage, untuk bahagian USB port nya ada 2 USB port 3.1 generasi kedua, 4 slot untuk USB 3.1 generasi pertama, dan 6 slot untuk USB 2.0. Okey, jadi semua sekalinya ada 12 slot USB. Okey, untuk bahagian LAN, untuk bahagian connection ada connection Realtek 8111H gigabit LAN. Untuk bahagian audio nya support 7.1 HD audio dengan audio boost 8 channel. Okey, di situ apa yang saya nak cerita dengan kita orang untuk motherboard tu, saya angkah RAM dan saya angkah CPU nya auto boost. Nya auto boost. Kita orang pun boleh tweak dalam nyempun nyempun BIOS lah. Kita orang tekan F11 untuk nangga apa yang ada di dalam BIOS nya. Okey, jadi
Tu untuk motherboard. Motherboard tu saya dapat dengan harga RM420 Malaysia. Graphic card. Okey, graphic card yang saya guna, graphic card tu saya nak cerita dengan orang untuk save budget. Kita nak budget di bawah RM3,000. Antara kos yang terbesar masa kita orang mula PC ialah graphic card. Okey, macam ni kita orang nak save budget untuk graphic card, kita orang cari graphic card second hand. Macam saya cari graphic card second hand. Okey, saya cari di dalam Mudah, saya cari di dalam Facebook dan saya jumpa graphic card yang agak murah juga. Power Color Red Dragon Radeon RX 570 4GB. Okey, harga yang barunya RM1699. Sebab apa yang tu mahal dulu, masa dulu Sidak banyak mula mining lah, Sidak cari duit dalam mining. So harga graphic card masa saya sangat-sangat melampau, naik mendadak tinggi. So kena itu mining pun dah sedar, so harga graphic card mungkin jauh lebih murah lah. Jadi saya dapat tu dengan tanda harga RM300 Malaysia second hand. Quality wise okay, untuk minimum spec untuk kita orang nak mula video editing ataupun main game. Mungkin kita orang nak lebih bagus, better kita orang ambil GTX 1060 Nvidia ataupun RX 580 ke atas. Power supply yang saya pakai ialah DK. Tu antara yang paling murah dan kualiti yang okey yang saya boleh recommendkan kita orang. Sebab apa saya guna DK power supply tu nya full modular. Saya pakai 600 watt full modular, maksudnya wire-wire di belakangnya mana yang si perlu kita orang boleh cabut, hanya si berselerak gila lah wire. Kita orang boleh mula kabel management dengan lebih bagus lagi. Si banyak yang saya boleh cerita tentang power supply tu, nya mempunyai kualiti 80 plus bronze. Okey, 3 tahun warranty. Power supply tu saya dapat dengan harga RM200 Malaysia. Apa lagi kita ada? Next kita ada HyperX 8GB memory module. Okey, yang tu yang paling budget yang kita orang boleh dapat lah. Nah, tu saya ada RGB. Okey, yang speednya ialah 2666, tapi masuk dalam motherboard tu nya akan jadi 2667. Sebab apa? Sebab motherboard dia nya support 2667 speed. Okey, jadi tu automatiknya akan jadi 2667. Mun kita orang mau kelancaran yang lebih bagus lagi, kita orang cari speed yang lebih tinggi, contohnya macam 3000 ataupun 3200. Okey, tu merupakan memori DDR4. Bagi kita orang yang suka streaming game, jangan kita orang pakai 8GB aja. Kita orang mesti pakai sekurang-kurangnya 16GB. Okey, harga untuk memori tu ialah satu stick 8GB 2666, harganya ialah RM160 Malaysia. Okey, so mula-mula saya beli satu je 160. Kini itu saya dah tambah lagi sikit stick jadi RM320 Malaysia. So bagi kita orang yang budget marhain, kita orang boleh pakai satu stick dulu untuk mula basic video editing dan gaming. Okey, selain daripada yang saya sebut tadi, yang saya tunjuk dengan kita orang ialah hard disk. Hard disk yang saya pakai ialah Seagate Barracuda 1TB. Harganya ialah RM170 dan SSD daripada gigabyte 240GB. Harganya ialah RM170 Malaysia. Okey, SSD yang untuk saya simpan Windows dan segala application saya. Sebab mun kita orang simpan application contohnya macam Premiere Pro untuk saya edit video, dan Windows nya akan loading dengan lebih laju lah menggunakan SSD. Jangan simpan di hard disk. Hard disk hanya untuk kita orang simpan dokumen, simpan video, simpan game dan sebagainya. Mouse, okey, yang tu saya menyesal beli. Saya dah nangga review di dalam YouTube, di dalam internet, Google. Mouse yang paling bagus takat tu ialah G103 Logitech. Harganya baru dalam RM58 Malaysia, silap saya lah harganya. Tapi functionnya sangat bagus. Nya ada 8000 dpi, kita orang boleh tukar-tukar yang pun kelajuan mouse ya. Dan nya pun ada RGB. Sangat tahan lasak mouse tu. Saya sukanya ada RGB lah. So kena itu banyak orang pakai mouse tu sebab harganya murah dan kualitinya sangat-sangat bagus. Okey, selain daripada mouse, kita ada keyboard di situ. Tu merupakan keyboard Scorpion KG909. Tu merupakan keyboard marhain. Okey, keyboard apa nama kita kata? Keyboard budget.
Okey, harganya RM89 tapi saya beli masa promosi dengan tanda harga RM80 Malaysia. Keyboard Talk-nya merupakan keyboard RGB. Yang ada RGB, kita boleh tukar-tukar color di Keyboard Talk. Dan Keyboard Talk juga merupakan keyboard mechanical. Key-nya berwarna biru. Maksudnya bunyinya macam typewriter lah. Kita si mampu nak beli keyboard yang mahal, kita hanya gunakan keyboard jenama Scorpion KG909 tu. Untuk assemble semua barang ya, kita menggunakan casing Segotep Lux 2. Okey, kena saya suka guna casing Segotep Lux 2. Nya transparent, nya ada 3 kipas yang ada RGB. Okey, dan desainnya sangat simple lah. Untuk monitor ada 3 pilihan. Nya ada TN panel, nya ada VA panel dan nya ada IPS panel. Untuk kita orang yang suka mula video editing, bagus kita orang ambil IPS display. Okey, sebab IPS display tu colornya lebih kacak lah. Okey, macam saya ambil monitor gaming tu. Monitor gaming Nitro VGO series. Okey, yang untuk nyemput model ialah VG270 daripada Acer. Sebab apa saya milih monitor tu? Kita orang nangga di situ nya support AMD FreeSync, Full HD, IPS display, 144Hz refresh rate tu untuk kita orang yang main macam main PUBG ke. Sangat bagus lah untuk orang yang main tembak-tembak. Okey, dan respon rate-nya ialah 1 millisecond. Okey, hanya set ada delay lama gila lah. Nya akan delay 1 millisecond aja. Bagus untuk kita orang yang main CS, Call of Duty, yang main PUBG dan sebagainya lah. Okey, so total cost saya kira tadi RM2,546 Malaysia, tidak termasuk dengan monitor. Mun termasuk dengan monitornya akan jadi RM3,000 lebih sebab harga monitor yang saya beli ialah RM920. So sampai situ aja video saya pada kali tu. Harap video tu boleh membantu kita orang dalam molah pemilihan. Macam ni kita orang nak molah PC kita orang di rumah. Harga yang saya madah tadi mungkin Kinetic jauh lebih murah sebab saya mula PC setengah tahun dah. Okey, jadi harganya mungkin akan turun sebab Kinetic pun dah ada Ryzen generasi yang ketiga. Okey, teruskan support dan check update channel guys. Jika kita orang suka video tu, klik butang like di bawah dan jangan lupa subscribe bagi kita orang yang belum subscribe. Sampai kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.